KPM. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi sekali dalam rancangan Minda Juara. Sebelum itu, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Aruna, pegawai psikologi sukan dari Institut Sukan Negara. So, apa tunggu lagi? Jom kita ke episod hari ini dalam Minda Juara. Tajuk kita hari ini adalah Mindset Seorang Juara. Champion Mindset. Pernah tak dengar perkara ni? Mindset anda tak betul lah. Mindset you tak betul lah. Ada tak biasanya adik-adik biasa dengar daripada coach-coach kita bercakap dengan adik-adik? Mindset tak betul. Macam mana nak main ni? Datang macam terus nak datang kalah contohnya. Kenapa mindset ni sangat penting? Macam episod yang lepas kita dah belajar apa yang kita perlu jadi, apa yang kita perlukan untuk jadi seorang juara. Dan yang kedua adalah hari ini kita nak lebih belajar, lebih mengenali macam mana nak menangani ataupun menjadikan mindset ni sebagai satu kunci kejayaan kita. Alright? So mindset ni adalah, champion mindset adalah bila kita tengok balik adalah di mana seorang juara ataupun seseorang yang berjaya ini, mereka sentiasa akan fleksibel. Dia tak akan cepat mengeluh. Dia akan rasa kuat, dia akan rasa sentiasa dalam kontrol, dalam kawalan. Dia tak akan bagi kawalan tu kepada orang lain. Apa yang saya masukkan tentang kawalan sebenarnya? Kalau kita kata duit RM10 tu ada pada siapa? Pada saya. Contohnya, kalau saya dah bagi dekat abang kat depan saya ke, saya dah bagi dekat mak ayah saya ke, duit itu kat siapa sekarang? Duit itu dekat mak ayah saya. So kalau dalam RM10 dekat saya, siapa yang kawal duit tu? Saya yang kawal. Maksudnya saya bolehlah pergi membeli. Saya belilah keropok ke, saya belilah air kelapa ke, apa yang saya suka. Tapi kalau dah sampai kat mak, siapa yang kita kena tanya? Kita kena minta dulu restu, kita kena minta dulu dengan mak kata nak pinjam RM10. So kita kena sentiasa ingat, kalau mindset tu bila ada dengan kita, mindset tu kita boleh kawal. So bila kita selalunya orang yang selalu cepat mengeluh, so pastikan yang kita sentiasa ingin memastikan yang kita ada champion mindset ini. Alright? Kita ada dua perkara. Satu adalah grow mindset dan yang kedua adalah fixed mindset. Apa tu yang saya masukkan dengan grow mindset dan fixed mindset? Fixed mindset adalah di mana kalau adik tengok gambar tu, minda kita dikunci. Maksudnya, contohnya saya kata, okey, kalau kita kata, okey hari ni kena buat 50 push up. Apa yang kita fikir dulu? Coach kata, okey daripada online training kata, okey kena buat 50 push up. Apa yang kita rasa dulu? Kena buat 50 push up dah tak larat ni. Itu ke yang kita rasa dulu ataupun kita rasa, oh best hari ni saya nak cabar diri saya untuk buat 50 push up. Ini perbezaannya. Fixed mindset dengan grow mindset. Orang yang sentiasa berjaya dalam dunia ini, tak kira dalam bidang apa juga, grow mindset ini sangat penting. Fixed mindset adalah sesuatu pemikiran kita yang sangat cetek, pemikiran kita yang sangat tak mendalam. Tapi kalau grow mindset adalah seperti bertumbuh, berkembang dan sebagainya. So sentiasa kita akan melihat sesuatu situasi itu sebagai peluang. Okey, sentiasa ingat untuk kita ada champion mindset ini akan bermula daripada grow mindset. So cuba renungkan, cuba tanyakan dengan diri sendiri, adakah adik ini grow mindset ataupun fixed mindset? Ini sangat penting untuk champion mindset. Untuk kita sangat fleksibel, untuk kita menghadapi situasi, apa jua situasi yang sampai kepada kita. Didik TV KPM. Tadi kita dah tengok macam mana kita boleh ada grow mindset dengan fixed mindset. So banyak yang kita boleh belajar daripada situ juga sebenarnya. Pastikan adik sentiasa tengok, adakah saya ni sentiasa tercabar dengan atau terasa ancam dengan sesuatu situasi, ataupun saya menerima situasi tersebut dengan seadanya. So sentiasa tengok benda ni sebenarnya. Ini akan membantu kita untuk berjaya, bukan masa sekarang tapi untuk masa akan datang juga. Okey, untuk kita mempunyai champion mindset ni, ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Yang pertama adalah kita kena percaya pada diri kita sendiri. Tepuk dada, tanya diri. Ini yang orang kata kan, kita kena ada selera untuk diri kita sendiri. Maksudnya percaya pada diri kita sendiri. Kalau kita sendiri tak percaya pada diri kita sendiri, siapa akan percaya? Macam mana kita nak percaya pada diri kita sendiri? Maksudnya kita tahu kemampuan kita di mana. Kita tahu ke mana kelemahan kita, kita tahu mana kekuatan kita. Contohnya, saya tak suka berlari, tapi saya boleh menjaring gol. So itu adalah kekuatan saya.
So saya pastikan saya membuat sesuatu yang saya sangat boleh buat dengan sangat konsisten. Saya pastikan yang itu saya pegang dengan sekuat-kuatnya. Yang saya tak suka ni, saya pastikan saya kena buat juga. Tapi saya buat kerana saya lebih suka perkara yang satu lagi. Contohnya, alright, percaya pada diri sendiri kerana diri anda akan memberitahu mana hala tuju yang anda ingin pergikan. So yang pertama, percaya pada diri sendiri. Kalau orang kata anda tak boleh, tanya balik dengan orang tu, kenapa tak boleh? Contohnya, alright? Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah kena sentiasa ada perasaan ingin belajar. Kan, kalau contohnya macam saya dah 16 tahun menjadi seorang pemain bola jaring, ada ramai lagi atlet-atlet yang bermula daripada sangat awal. Bila kita dah sampai satu usia di mana kita buat benda yang sama, kita pergi ke johanan yang sama, kita buat perkara yang sama, kita secara tak langsung kita akan jadi apa? Kita akan jadi tepu. Kita akan berhenti untuk belajar. Contohnya kalau tanya dengan diri saya sekarang, dunia netball saya dah tinggalkan dunia netball mungkin dah hampir 7-8 tahun sekarang ni. Okey? Saya dah lebih kepada bidang kerjaya saya. Tapi kalau let's say apa yang saya belajar dulu, mungkin dengan sekarang ilmunya mungkin dah berubah, dah bertambah baik. Teknologi yang ada dah bertambah baik. So, anda sebagai seorang atlet kena sentiasa ingat yang anda kena sentiasa belajar. Belajar teknik baru, belajar untuk macam mana nak menguasai minda anda, belajar untuk bagaimana nak tahu teknik yang terbaru untuk membantu anda. Apakah aktiviti-aktiviti yang boleh membantu anda untuk meneruskan perjuangan anda sebenarnya. Contohnya masa pandemik dekat rumah ni, banyak waktu, banyak YouTube. Saya ada banyak atlet yang saya gunakan waktu-waktu ini, saya sarankan mereka untuk pergi balik dalam YouTube. Contohnya, untuk pemain hoki, pergi tengok balik macam mana cara flick yang terbaik untuk mereka untuk menjaringkan gol. Contohnya, bagaimana untuk nak melontarkan bola, bagaimana untuk nak memberi passing yang cantik. Sebab masa kita berlatih, kita ada jadual latihan yang sangat konsisten, yang sangat padat. Contohnya adik-adik kat rumah, pagi kena pergi sekolah, lepas tu petang balik kena datang training, malam kena buat homework. Mana ada masa untuk kita nak belajar? Tapi sekarang kita ada masa, betul tak? Kita memang of course kita tengah belajar online sekarang ni, tapi mungkin pergerakan untuk kita nak pergi sekolah dah tak mengambil masa lagi dah. Kita akan ada masa-masa yang sikit. Mungkin waktu training kita mungkin bukan panjang lagi. Mungkin kita hanya buat fitness training dekat rumah dalam sejam, 2 jam contohnya. Kita ada banyak waktu yang di mana kita boleh gunakan untuk mempelajari teknik-teknik. So sentiasa ingat, sentiasa kena ada ingin belajar. Teruskan belajar kerana ini akan membuatkan anda mindset sebagai seorang juara. Dan yang ketiga adalah daya saing yang tinggi. Maksudnya kebal. Itulah daya saing yang tinggi. Daya tahan yang sangat tinggi. You kebal. Maksudnya kebal bukan kata kita tak boleh nak menangis, kita tak boleh nak meraung. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh melakukan, kita boleh merasakan perasaan apa sahaja. Tapi daya tahan yang tinggi maksudnya kita tak mengaku kalah. Kita tahu mungkin hari ini kita belum lagi berjaya membuat sesuatu aktiviti. Saya mungkin tak pandai lagi nak sepak bola dengan betul. Tapi pada hari ini, tapi esok lusa mungkin saya boleh buat. Ini adalah champion mindset di mana kita percaya yang kita boleh buat. Dan bila kita boleh buat, bukan hanya secara percaya. Ingat, fizikal dan minda kena seiring. Tak boleh kata minda saja. Ini seolah-olah macam ambil kereta, tekan minyak. Tapi tak start kereta enjin. Memanglah boleh tekan minyak. Tapi kereta tak berjalan. Sebab apa? Minda kita jalan. Petrol, enjin tak start. Macam mana kereta nak jalan? So ini adalah seiring yang adik-adik kena sentiasa ingat. Minda kena pergi sekali dengan badan. So bila kita ada daya tahan yang sangat tinggi, di mana kita tidak mengaku kalah dengan cepat, even ada berlaku kekalahan, kita gagal untuk membuatkan sesuatu, kita akan patah balik, kita akan bounce balik dengan cepat. Bukan duduk dekat corner dan menangis, kenapalah saya kalah. Aziz kenapa kalah dengan orang yang sama saja? Jumpa dia je aku kalah, kat nombor ni je aku kalah. Contohnya, you adalah pemain squash, jumpa adik pasukan ni je mesti kalah. Padahal you dah cukup kuat, minda you kuat, badan you kuat, tapi you just gentar dengan orang tu je. Tengok apa kesalahan yang kita dah buat. Perkara yang penting, saya nak bagi resepi sikit, rahsia sikit. Bila kita sentiasa buat kesilapan, jangan lari daripada kesilapan tu. Kita nak buat balik perkara tu, tapi apa yang kita nak buat? Kita nak belajar daripada kesilapan tu dan buat yang lain. Itu yang pentingnya, kita kena ingin sentiasa belajar. Kalau saya tak pernah belajar, saya tak tahu tekniknya apa, mungkin saya tak tahu apa yang tengah berlaku dalam industri sekarang. Banyak sukan yang dah berubah dia punya undang-undang contohnya.
kan? Macam dulu dalam bola jaring, you nak keluar masuk pun kena kata okey, kena minta time out baru boleh keluar. Dalam hoki contohnya, dulu main berapa minit? Tak silap saya 35 minit, tak silap saya. Maaf kalau saya salah. Tapi sekarang dua half Tapi sekarang dah jadi 4 kuarter. Main 15. Contohnya awak tak ikut penerbangan, macam mana? Awak akan macam tertunggu-tunggu. Tak adalah, saya tak akan masuk. Tapi sekarang sukan tu dah jadi berdaya saing, dah jadi very kompetitif. You kena tahu apa yang sedang berlaku. So maksudnya daya tahan tu akan datang dengan ilmu. So pastikan adik ada cara untuk kita bounce balik. Bila kita gagal, kita kalah, bukan bermaksud kita kalah selama-lamanya. Kita kalah mungkin pada hari ini, tapi kalau mindset kita very good, we are keep going. Yang keempat sekarang adalah menguasai minda. Asyik-asyik saya cerita pasal menguasai minda, sebab ini sangat penting. Alright? Kita kena tahu bagaimana cara untuk kita nak menguasai. Kita kena tahu apa perasaan kita. Kita kena tahu apa kelebihan kita, apa kekuatan kita. Kalau kita seorang yang sangat emotional, kita seorang yang sangat jolly, kita seorang yang sangat seronok dan sebagainya, pastikan kita tahu apa kekuatan minda kita sebenarnya. Bila kita tahu apa kekuatan minda kita, kita dapat menguasai minda kita, maksudnya bila cabaran tu datang, kita sudah bersedia. Itu yang penting sebenarnya. Dan yang kelima adalah komitmen yang tinggi, di mana setiap ahli sukan mempunyai mindset yang ini. Mereka mempunyai komitmen yang sangat tinggi. Bayangkan ahli-ahli sukan kita yang sudah berumah tangga, ahli sukan kita yang sudah berkerjaya, tetapi mereka dapat menyeimbangkan dua-dua perkara dengan sewajarnya, dengan sebaik mungkinnya. So, anda sebagai atlet sekarang, yang terutamanya adik-adik di rumah, pastikan anda ada komitmen yang tinggi. Pastikan anda ingin menjadi seorang atlet. Itu yang penting sebenarnya. Alright? Komitmen yang tinggi untuk kita terus berjuang dan untuk kita terus berjaya. Itu yang penting. Alright? Yang terakhir adalah hormat diri sendiri. Selalu kita lupa sebenarnya perkara ni. Kita selalu ingin meniru orang lain. Of course, kita nak meniru seorang champion. Tapi kita tak nak meniru semua orang. Betul tak? Kita tak nak rasa, orang tu lebih baik daripada saya lah. Saya rasa jealous. Saya rasa tak suka dan sebagainya. Ini adalah fixed mindset. Kita tak nak. Kita nak, mungkin kita kata, saya pun nak berjuang macam dia. Saya pun nak push macam dia. One day saya pun nak buat benda itu contohnya. Kalau kat rumah sekarang ni, ramai yang dah jadi seorangnya pandai memasak, pandai bertukang, banyak perkara yang diorang belajar dan sebagainya. So dalam waktu-waktu inilah yang kita sebenarnya nak menghormati diri kita, di mana kita bagi rehat yang secukupnya untuk diri kita. Kita tahu apa perasaan kita sebenarnya. Kita tahu, kita tak nak rasa dendam, kita tak nak rasa dengki dan sebagainya. Kita tak nak rasa takut. Itu yang penting. Bila kita sentiasa komit dengan kerja kita, kita pasti akan sentiasa dapat buat apa yang terbaik daripada kita. Sebab bila kita dapat memberikan yang terbaik daripada diri kita, yang penting adalah kita akan rasa puas. Kita akan rasa sangat puas dengan diri kita. Sebab kita dah berjaya untuk menangangi satu masalah. Kita dah berjaya untuk membuat sesuatu. Bila kita sentiasa ada perasaan puas ini, percaya pada diri anda, anda akan pergi lebih jauh. Tiada siapa yang dapat memberhentikan anda. Kerana masa ini adalah satu masa yang sangat penting untuk anda, untuk menggunakan perkara-perkara ini. Pertama sekali adalah untuk, kalau anda rasa anda lebih kepada fixed mindset, di mana anda suka mengeluh, anda tak selesa, anda rasa terancam, cuba gunakan 6 perkara ini dan berubah ke arah grow mindset. Bila anda sudah mendapat grow mindset ini, ataupun mindset yang berkembang, di mana apa jua cabaran yang ditolak kepada anda lihat sebagai satu opportunity, satu situasi yang boleh memberikan anda peluang. Mungkin hari ini kita kata, macam saya mungkin boleh pandai bercakap dan saya menggunakan peluang untuk berjumpa anda pada hari ini dan berkongsi ilmu pada anda. So ini adalah sebagai satu peluang. Mungkin saya rasa saya tak berhak berada di sini, tapi mungkin saya boleh lari daripada sini contohnya. Setiap peluang yang kita lihat adalah sebagai satu opportunity untuk kita sebenarnya. Setiap peluang akan memberikan satu situasi yang di mana kita mungkin tidak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita. So sentiasa ingat bagaimana untuk kita nak membuatkan 6 perkara ini supaya kita ada champion mindset. Daripada fixed mindset, kita akan pergi kepada grow mindset. Dan seterusnya kita akan ada minda, champion mindset, itu mindset seorang juara. Okey? Okey adik-adik.
So banyak perkara yang kita dah tahu hari ini daripada episod yang lepas dan episod hari ini. Episod lepas kita berbincang banyak untuk macam mana nak jadi juara, dan episod hari ini adalah kita nak tengok macam mana untuk nak adakan mindset, champion mindset tu sendiri. Okay, so tanya dengan diri sendiri sama ada adik faham bagaimana kita nak membuatkan champion mindset ini. Daripada fixed mindset, kita akan pergi kepada grow mindset ataupun mindset yang secara terbuka. So secara kesimpulannya, apa yang kita boleh kata adalah, yang pertama sekali, sukakan cabaran. Pushkan kemampuan anda. Sebab kalau tak ada test, kalau tak ada daya saing, kita mungkin tak tahu kemampuan kita di mana. Terutamanya sekali bila kita duduk di rumah sekarang kan. Bila kita duduk di rumah, kita kata bosan, kita kata alamak tak selesanya duduk kat rumah ni, nak buat apa, tak ada kawan-kawan. Macam mana nak buat Selalu ada kawan-kawan nak support. Tapi sekarang kawan-kawan tak ada nak support saya. So jadinya ini semua menjadi kengkangan. So jadikan ini sebagai satu cabaran. Jadikan ini sebagai satu ala tuju anda untuk membuatkan perkara itu. Itu yang penting. Yang kedua adalah jangan berfikiran sempit. Dalam apa jua, jangan berfikiran sempit. Pastikan adik-adik sentiasa berfikir secara terbuka. Kerana ini akan membantu adik-adik dalam banyak perkara. Bukan saja dari segi atlet, tapi juga sebagai daripada segi kehidupan adik-adik. So sentiasa berfikiran terbuka. Jangan asyik gaduh dengan mak, jangan asyik gaduh dengan adik-adik kat rumah tu. Okey, pastikan kita sentiasa meluangkan masa yang terbaik dengan diorang dan meluahkan apa yang kita rasa. Okey, kerana bila kita bersama-sama dengan orang yang sangat positif, maka kita pun akan rasa positif. Betul tak? Bila orang bergaduh, kita pun akan rasa macam kenapa kita nak lari daripada situasi itu, kita tak rasa tak selesa dan sebagainya. Tiba-tiba kita rasa kenapa kita nak spend time dengan kawan-kawan tu. Kita nak luangkan masa dengan kawan-kawan tu. Automatik sebab kita rasa selesa, kita rasa seronok. Kita rasa apa yang kita utarakan kepada orang itu tidak dinafikan. Maksudnya kawan-kawan kata, kau tak boleh buat lah, kau tak ni. Tidak. Mak ayah tak kata macam tu contohnya. Bila kita ada orang-orang positif di sekeliling kita, secara tak langsung, kita punya mindset pun akan jadi ke arah juara. Kita nak mencapai sesuatu. Pastikan 3 perkara ni sentiasa ada dengan adik. Dan yang terakhir, pastikan kita ada sikap saya boleh. I can do. Jangan biasakan dengan apa saja sabaran yang sampai kat anda dulu. Jangan tolak dengan kata saya tidak boleh. Kalau anda tidak boleh, anda kata saya belum boleh lagi. Belum boleh lagi. Perkataan lagi itu sangat penting. Belum boleh lagi daripada saya belum. Saya tak boleh. Kerana ayat ini akan menyatakan yang anda tidak mampu. Tetapi bila saya kata saya belum boleh lagi, maksudnya saya memberikan ruang untuk saya belajar dan mengetahui tentang perkara itu dan seterusnya untuk membuat perkara itu. So sentiasa ada sikap untuk saya boleh. Boleh buat? Boleh. Boleh buat? On. Anytime on. Bila bukan kata kawan-kawan ajak kita pergi lepak kat kedai mamak aja kita kata on. Bila kita ada cabaran, coach kata okey hari ni buat 50 push up. On coach. Kita kata 50 sit up. On coach. Sebab kita tahu mungkin kemampuan kita sampai 30 saja, tapi bila kita cabar diri kita, apa yang akan kita dapat? Kita rasa puas. Itu yang penting sebenarnya. Bila kita rasa puas, kita akan percaya pada diri kita. So adik-adik sentiasa adakan mindset ini. Champion mindset supaya kita terus untuk berjuang. Bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk negara kita juga. Okey adik-adik, saya harap adik-adik dah faham apa yang saya nak sampaikan. Untuk soalan episod ini adalah, kenal pasti mindset anda. Adakah anda lebih cenderung kepada fixed mindset? Contohnya, cepat mengeluh, atau grow mindset, sukakan cabaran. Pastikan anda tulis dan anda kenal diri anda. Ini sangat penting supaya kita akan bersama-sama lagi di episod akan datang untuk mengetahui diri anda dan minda anda dengan lebih baik. Alright adik-adik, itu sahaja untuk episod kali ini. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Sentiasa berfikir, berlatih dan berjuang. Saya Aruna, jumpa lagi.